Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri. Kita sedang menyaksikan Fokus minggu depan dan saya bersiaran secara langsung ketika ini dari Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC sempena dengan Youth Empowerment Forum ataupun Forum Pemerkasaan Belia 2024. Dan hari ini sebenarnya adalah hari penutup di mana telah berlangsung sejak semalam ya, pelbagai forum, pelbagai booth disediakan di sini khusus untuk golongan pelawat dan pastinya ramai belia yang datang semalam dapat melihat sendiri peluang-peluang untuk mereka mendekati dan memahami banyak perkara ataupun banyak tawaran-tawaran yang disediakan di sini. Dan untuk hari ini sebenarnya ya, perbincangan ataupun dari semalam banyak memfokuskan kepada isu-isu kelestarian. Dan jika dilihat tentatif dari semalam, dari awal pagi sebenarnya sehingga ke hari ini penutup ya, banyak isu-isu menyentuh mengenai kelestarian, yang menyentuh mengenai industri kreatif, digital ekonomi yang melibatkan belia serta banyak lagi. Dan untuk waktu dan jam ini menerusi Fokus minggu depan hari ini, saya akan memberi fokus kepada peranan belia dalam memastikan kelestarian pendidikan di Malaysia. Peranan belia itu sendiri besar seperti kita tahu dan ia bersesuaian sendiri dengan Sustainable Development Goals yang digariskan oleh PBB pada tahun 2015 meletakkan 17 elemen utama, antaranya ialah pendidikan. Dan penting untuk kita kupas mengenai pendidikan ini bersama dengan saya ketika ini ialah wakil belia yang merupakan pengasas bersama Architects of Diversity iaitu Jason Wee. Apa khabar Jason? Khabar baik, terima kasih atas jemputan hari ini. Baik Jason, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya di Pusat Convention Kuala Lumpur hari ini. Kita nak bercakap mengenai kelestarian pendidikan dalam kalangan belia sendiri. Jadi Jason sebagai wakil belia, bagaimana Jason melihat peranan belia ataupun golongan belia di Malaysia ketika ini? Adakah mereka faham akan agenda SDG 2030 dan bagaimana cara nak merealisasikannya, Jason? Okay, masih atas soalan. Sebenarnya bila kita cakap tentang SDG, kita bincang pasal tahap kesedaran. Sebenarnya ramai belia dah sedar apa itu SDG. Bila kita tengok di sekolah dan universiti, penjenamaan SDG itu sendiri memang sedia ada. Bila kami ada peserta yang daripada mahasiswa, memang bila dia datang ke program kami dan merujuk kepada SDG sebagai satu standard apa kita nak capai sebagai satu negara. Tapi kita kena sedar, SDG ni bukan sekadar alam sekitar, bukan sekadar kesihatan saja. SDG ni adalah amat besar. Dia melibatkan hak manusia, tentang anti-diskriminasi dan juga tentang hak-hak jantina. Jadi bila kita lihat pemahaman belia tentang isu-isu yang lebih mungkin sensitif, mungkin kefahaman dan tahap kefahaman belia itu tak setinggi yang kita nak. Bila kita bincang tentang bagaimana belia betul-betul faham supaya kita dapat capai SDG itu. Sebab kita kena faham, SDG bukan sahaja di peringkat swasta. Kerajaan juga bertanggungjawab untuk merealisasikan SDG. Jadi kita kena faham sebagai belia apa yang kita boleh buat. Kita kena pastikan kerajaan adalah accountable kepada SDG dan promises yang berikut. Baik, seperti Jason ada sebut tadi ya, dalam 17 elemen SDG itu sendiri ada menyentuh mengenai pendidikan, kesihatan, zero poverty dan juga yang paling pentinglah kita kupas mengenai quality education. Jadi adakah Jason melihat ya, sistem pendidikan ketika ini sudah cukup fit untuk mempersiapkan belia-belia kita untuk memahami sendiri agenda SDG itu? Baik, jadi saya nak sebut beberapa perkara. Yang pertama adalah memang saya merujuklah kepada kawan-kawan saya di NGO pendidikan. Memang sudah ada pembaikan dari segi kurikulum. Kita tengok ada sesuatu yang nama dia Global Citizenship Education ataupun pendidikan kewarganegaraan global. Di mana belia mengaitkan SDG dan kefahaman kepada isu-isu yang berlaku di seluruh dunia. Jadi memang itu sedang berlaku, tapi tahap guna pakai di seluruh negara itu mungkin ada perbezaan daripada tahap yang sedia ada. Tapi kita kena faham dan mungkinlah kita kena ada pembaikan sebab masih ada sekolah dan masih ada belia, khususnya pelajar di sekolah yang masih tidak ada kefahaman ataupun pencapaian 3M ataupun membaca, menulis dan mengira. Bila kita tengok benda-benda macam tu, mungkin agak susah untuk kita dapat capai pemahaman secara keseluruhan. Bila saya tidak boleh baca, bila saya tidak boleh menulis, bagaimana saya nak betul-betul capai kefahaman yang dinakkan oleh SDG? Baik Jason, kita cakap lagi mengenai pendidikan ini ya, sistem pendidikan kita kupas tadi. Jason dah bercakap dengan panjang lebar, tapi kita nak melihat jurang pendidikan sebenarnya. Kalau dilihat daripada pelajar ataupun belia yang berada di bandar dan juga di luar bandar, pastinya approach itu berbeza. Bagaimana pendekatan, mungkin subjeknya sama, silibusnya sama, tapi approachnya berbeza. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak pastikan
sebab dalam piagam ini juga ya, dalam SDG 2030 ini juga ada mengatakan no one is left behind. Jadi bagaimana nak pastikan no one is left behind, Jason? Jadi saya nak tambah juga sebab sebelum ni ada statistik yang dikeluarkan tahun lepas bahawa 72% belia lepasan SPM tak nak sambung belajar. Okay. Jadi kita bila lihat macam statistik macam tu, kita kena faham. I rasa situasi yang kita berada di sekarang perlu ada differentiation tentang apa, bukan saja semua orang nak jadi lepasan universiti. Itu adalah capaian yang baik, tapi merujuk kepada SDG, pendidikan vocational itu sangat penting juga. Jadi bila kita bincang pasal luar bandar dan bandar, kita kena tengok adakah betul-betul kita perlukan semua belia untuk masuk ke universiti ataupun boleh juga kita decentralize sistem kita untuk pastikan belia ada peluang untuk merujuk kepada pendidikan vocational, pendidikan dan diploma. Bila kita lihat exhibition kat sini memang ada banyak peluang untuk belia, tapi adakah belia betul-betul tahu tentang opportunity yang ada, itu adalah soalan yang lain lah. Baik. Kita cakap mengenai Jason ada bercakap mengenai exhibition yang berlangsung sepanjang Youth Empowerment Forum berlangsung dari hari Sabtu semalam lah ya. Jadi kalau kita nak lihat, kita nak bercakap dari segi promosi sebab peranan itu besar nak memastikan Sustainable Development Goal untuk Malaysia itu sendiri berjaya dicapai menjelang 2030. Seperti kita tahu laporan dikeluarkan oleh Antonio Guterres pada tahun lepas mengatakan hanya 15% sasaran berjaya dicapai setakat ini. Kita ada lagi 6 tahun ni nak bergerak ke 2030. Jadi adakah realistik ketika ini pada pandangan Jason sendiri sebagai seorang belia ya? Adakah realistik sebenarnya SDG 2030 mampu dicapai? Saya rasa soalan tu agak rumit sebab bila kita bincang pasal beberapa matlamat, mungkin boleh capai pada tahun 2030. Tapi bila kita tengok untuk beberapa matlamat seperti anti-diskriminasi dan kesesamaan antara jantina, itu sangat susah untuk dicapai sebab statistik pun kami tak ada. Saya merujuk kepada satu social leader yang kami AOD jalankan pada tahun lepas. Dia merupakan tinjauan pertama untuk SDG 16.B. Dan sebelum ni kerajaan masih tak lepaskan data lagi. Jadi oleh sebab tu keseluruhan SDG ni tidak dilihat secara keseluruhan. Tapi mungkin ada sesuatu, contohnya dengan air, isu alam sekitar. Mungkin Malaysia sangat progresif daripada aspek tu. Tapi kita kena juga ingat SDG ini adalah ada bentuk kemanusiaan dia. Dan kemanusiaan ini kita jangan lupakan. Mengimbangi kemanusiaan itu yang paling penting sebenarnya. Yang saya sebenarnya sangat suka, no one is left behind. Jadi Jason, antara 17 itu sendiri ya, Jason ada menyentuh mengenai, ada juga membincangkan mengenai diskriminasi pendidikan itu sendiri. Jadi sejauh mana Jason melihat tahap diskriminasi pendidikan itu berlaku di Malaysia? Mungkin ada berlaku atau adakah ia berada dalam tahap yang mungkin orang kata kita dah boleh rasa okey, we feel good about it anymore, mungkin dah kurang. Jadi Jason mungkin boleh huraikan. Jadi saya tak nak balas sebab memang banyak kritikan yang sedia ada tentang sistem pendidikan ni. Memang tak kurang. Tapi mungkin dari segi SDG, satu benda yang kita kena highlightkan adalah tentang tahap infrastruktur yang seimbang. Bila kita tengok, dan ini sangat ditekankan oleh negeri Sarawak, khususnya di sekolah-sekolah di luar bandar di perlihan Sarawak. Bila infrastruktur tidak ada ataupun kurang di situ, maksudnya dari segi akses kepada pendidikan yang basic, itu adalah jurang yang sangat besar. Itu yang pertama. Contoh. Yang kedua adalah sistem untuk memang ramai di antara bangkitkan di pihak media adalah isu rasisme dalam sistem pendidikan kita. Bila kita survey siapa yang pernah mengalami diskriminasi dalam sistem pendidikan, kita dapati bahawa belia 60% daripada belia pernah mengalami diskriminasi daripada dalam sistem pendidikan. Tapi SDG menyebut bahawa itu adalah satu hak yang di mana kurangkan pengalaman diskriminasi dan peneliti pendidikan masih belum mengusahakan protokol ataupun kod untuk menghalang daripada rasisme itu. Itu nombor dua. Yang ketiga yang saya nak sebut adalah tentang rasa aspirasi ataupun tegangan antara apa kegunaan pendidikan. Itu masih satu falsafah yang kurang dibincangkan. Contohnya, adakah pendidikan itu adalah hanya untuk mendapatkan satu job ataupun jadi kerjaya, ataupun adalah pendidikan itu satu nilai sendiri. Saya merujuk kepada satu ucapan di Twitter ataupun X yang saya tengok pada hari ini, ada di mana lepasan SPM akan mungkin bekerja untuk beberapa tahun untuk betul-betul tahu apa yang dia nak buat sebelum melanjutkan pelajaran lagi. Jadi mungkin perubahan kepada sistem pendidikan yang tradisional, kita perlukan perubahan itu untuk dapatkan betul inklusif kepada mungkin golongan yang mungkin tersisih daripada akses kepada pendidikan yang biasa. Baik.
Itu satu perbincangan yang cukup menarik saya rasa. Tapi untuk fokus minggu depan ketika ini, seperti yang saya cakap tadi, kita memberi fokus kepada quality education, melihat kepada garis-garis yang disenaraikan oleh Sustainable Development Goal 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan banyak lagi perbincangan saya nak teruskan dengan Jason selepas ini. Kami nak jalan-jalan dulu. Kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini. Baik, bertemu sekali lagi bersama saya Syaf Syukri dalam Fokus minggu depan dan saya masih bersiaran secara langsung dari Pusat Convention Kuala Lumpur dan masih lagi memberi fokus kepada perbincangan peranan belia dalam menjayakan aspirasi pendidikan secara inklusifnya. Dan tadi saya telah berbincang terus bersama dengan Jason Wee yang merupakan pengasas bersama Architects of Diversity. Kita memberi perbincangan, memberi fokus kepada kelestarian pendidikan sebenarnya. Baik Jason, tadi Jason dah bercakap panjang lebar mengenai diskriminasi dalam pendidikan, banyak isu-isu lain juga yang kita sentuh mengenai peranan pendidikan itu sendiri dan bagaimana melihat gap antara bandar dan juga luar bandar. Jadi Jason, pada pandangan Jason ya sebagai seorang belia juga, apa lagi yang perlu Malaysia lakukan untuk sama-sama kita nak mencapai satu mutu dan kualiti pendidikan yang tinggi, mungkin yang fair kepada semua orang, seperti saya cakap tadi, no one is left behind, untuk sama-sama kita nak mendepani dan merealisasikan agenda SDG ni. Saya rasa itu soalan yang baik dan mungkin saya nak sentuh sikit tentang penglibatan belia dalam pencapaian SDG itu sendiri. Bila saya dengar, saya dalam kerjaan saya banyak terlibat dengan belia-belia khususnya pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Dan antara rintihan yang saya dengar adalah tiada sistem maklum balas yang betul-betul melibatkan belia secara inklusif. Contohnya saya bagi soalan isu-isu yang bertimbul di sekolah menengah malah pun di universiti, bila ada penyaluran pendapat tentang apakah perubahan yang patut ada kepada sistem pendidikan itu, mungkin ada kes-kes di mana pelajar itu atau mahasiswa dipunish ataupun didenda ataupun menerima sedikit hukuman tentang proses penyaluran pendapat itu. Jadi itu yang saya nak tekankan. Untuk SDG ini dan kebebasan bersuara untuk belia, ini adalah kedua-dua diperlukan untuk betul-betul melestarikan SDG. Tanpa feedback ataupun sistem maklum balas yang sedia ada, maka mungkin belia tidak akan merasa selesa ataupun berani untuk betul-betul menyuarakan pendapat. Bila saya sebut tentang contohnya kes-kes kesesamaan antara jantina, ada pun juga isu-isu ataupun mahasiswa yang nak jadi presiden MPP pun susah sebab admin pun susah nak dapat untuk nak deal dengan MPP sebab presiden MPP itu adalah wanita. Dan kes-kes ini saya rasa janggal sikit sebab bila kita bincangkan tentang SDG dan ada endorsement untuk SDG yang sangat kuat daripada kerajaan, tapi di akar umbi realisasi itu sangat kurang. Jadi kita kena betul-betul huraikan apakah nombor satu maksud SDG dalam praktis seharian, bukan sekadar saja hiasan seperti exhibition dan sebagainya, walaupun penting tapi perlu meluas daripada exhibition dan perhiasan. Yang kedua, bagaimanakah kita betul-betul nak melibatkan belia bukan sekadar saja sebagai cermin mata, tapi juga sebagai seorang yang ada kerusi ada tempat duduk di meja bulatan. Itu satu perumpamaan yang bagus, bukan saja kerusi tapi ada tempat duduk di meja bulat itu untuk sama-sama berbincang dan mensuarakan pendapat mereka. Jadi Jason, saya pasti juga Jason ya mungkin Jason pernah membuat kajian ataupun kajian pendapat mengenai bagaimana melihat situasi pembangunan belia di antara negara membangun dan juga negara-negara maju. Jadi sejauh mana agaknya ya kalau nak dibandingkan kita di Malaysia ini, golongan belia masih berada dalam, kita berada di level negara membangun ketika ini ya. Jadi bagaimana jika dibandingkan dengan mereka-mereka belia-belia yang berada di negara-negara maju ini, bagaimana melihat pencerapan dan juga sambutan mereka terhadap SDG 2030 khususnya bidang pendidikan, Jason? Jadi saya rasa bila ada negara membangun dan kita lihat situasi ini di ramai negara, bila kita ada pembangunan itu, ketidaksamaan antara jurang di antara yang progres dengan memang yang tinggi dan kurang tinggi itu adalah ada pendekatan dan keperluan yang berbeza. Contohnya saya bagi contoh, budak di sekolah di bandar ada keperluan yang sangat berlainan dengan budak di luar bandar. Apakah mungkin yang kita perlukan khususnya ada crossroads? Sebab saya rasa untuk Malaysia khususnya menjelang tahun 2030, kita perlukan konsep decentralization ataupun desentralisasi di mana
sistem pentadbiran kita empower pentadbiran di peringkat lokal untuk betul-betul melaksanakan apa yang mereka fikirkan adalah penting untuk penduduk dia sendiri. Saya bagi contoh untuk penduduk untuk sekolah di luar bandar, contohnya di Sarawak, mungkin pendidikan kewarnagaan global itu mungkin tidak relevan dan mungkin sekolah itu nak penekanan terhadap lebih kepada 3M ataupun lebih kepada pendidikan vocational. Dan bila kita bincangkan tentang isu-isu kurikulum, sebab NGO saya juga terlibat dengan consultation bersama Menteri Pendidikan tentang apa yang perlu masuk dalam kurikulum, satu one size fits all itu adalah satu pendekatan yang mungkin tidak akan berfungsi lagi untuk pembangunan yang lebih mulai 2025 mungkin tahun ni. Okay, one size fits all itu tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi ya, one size fits all. Dan tadi juga saya ada sebut juga no one's left behind, sebab tadi Jason banyak menyentuh masyarakat belia yang berada di kawasan-kawasan di luar bandar dan juga perbezaan antara belia-belia yang berada di bandar juga. Jadi Jason, mungkin setakat ini ya, kita tahu seperti saya sudah cakap tadi ya, saya dah jelaskan tadi, menerusi laporan yang dikeluarkan pada tahun lalu mengatakan bahawa hanya 15% daripada sasaran 17 SDG yang dikeluarkan pada 2015 itu berjaya dicapai setakat ini. Jadi Jason, mungkinlah saya tak tahu ya, mungkin kajian Jason ada menyentuh negara mana yang wajar mungkin dijadikan model yang bersesuaian untuk Malaysia adaptasi sistem mereka, cara pelaksanaan mereka dalam mencapai sasaran 2030 nanti Jason. Lagi 6 tahun lagi ni Jason. Saya rasa itu soalan yang mungkin susah sikit. Tapi sebab bila kita kadang-kadang bandingkan kita dengan negara seperti Singapura ataupun negara seperti Hong Kong. Tapi negeri macam tu tidak sama dengan Malaysia sebab itu adalah negara bandar. Satu bandar je yang tu negara ada. Tapi mungkin kita boleh tengok kepada Mexico ataupun negara-negara contohnya di Estonia yang mungkin dah maju membangun. Kita kena tengok apakah sistem pentadbiran mereka yang berfungsi. So contohnya saya bagi contoh untuk pentadbiran negeri di Malaysia sangat disempowered ataupun kurang penguasaan ataupun kuasa terhadap untuk melaksanakan inisiatif sendiri. Dan mungkin kita kena lihat bagaimana kita nak betul-betul empower pentadbiran negeri disambil mengurangkan kesan kepada kemeluk politik. Sebab kalau kita kena jujur, kemeluk politik ni sangat memberi kesan dinamik, memberi kesan kepada apakah sistem ataupun pendekatan yang kita nak gunakan untuk capai SDG. Sebab bila kita asyik tukar-tukar kerajaan juga, ada pendekatan yang berlainan, mungkin tidak ada pentadbiran yang konsisten. Jadi kita kena tengok bagaimana kita betul-betul nak empower sistem civil service untuk mereka betul-betul boleh menjayakan SDG ni secara tersendiri. Betul, kestabilan geopolitik atau kestabilan politik itu juga penting dalam merealisasikan sesuatu agenda, Jason. Baik Jason, saya nak tanya lagi Jason. Seperti kita tahu ya, kita menyentuh mengenai quality education dan sekarang ini zaman bergerak ke hadapan lebih maju dan kita bergerak menuju ke arah revolution industri 4.0. Ya, 4.0, IR 4.0. Jadi kesediaan itu dalam kita menyentuh mengenai SDG, mungkin satu topik yang cukup luas, cukup global bunyinya. Jadi untuk kita nak pergi ke IR 4.0 itu sendiri, jadi bagaimana Jason melihat situasinya di Malaysia dalam aspek pendidikan itu sendiri, mempersiapkan belia-belia dan pelajar di sekolah dan juga di universiti? Jason. Jadi mungkin saya sedikit skeptikal kepada buzzword seperti ini. Sebab bila kita sebut IR 4.0 ataupun sekarang artificial intelligence ataupun daya pembuat cipta. Betul. Bila kita sebut benda macam ni, kita kena jangan lupakan benda asas. Contohnya infrastruktur yang sebelum saya yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita nak bincangkan pasal AI kalau ada beberapa sekolah di negara kita masih tidak ada ketersambungan internet. Jadi macam mana kita nak betul-betul melonjak ke hadapan? Kita kena nombor satu, betul-betul menghadam dan merealisasikan dasar dulu untuk betul-betul memberikan keperluan asas. Yang kedua, jangan kita distracted oleh buzzword seperti IR 4.0 walaupun penting sebab kita kena ada daya saing yang maju secara negara. Tapi pada pandangan saya, obsession ni dengan buzzword dan AI mungkin sikit keterlaluan dia. Jadi kita kena roll back sikit. Apakah betul-betul penggunaan AI untuk betul-betul ada value add kepada sistem ekonomi kita? Sebab sistem ekonomi kita memang lebih kepada industrialization. Dan bagaimana adakah kita betul-betul menekankan industrialisasi itu di samping betul mendevelop experienced workforce. Dan
untuk yang benda yang kedua itu perlu ditekankan, tapi bagaimana kita nak capai dua-dua benda yang sama. Jadi kita jangan distracted sangat, dan saya rasa pentadbiran untuk negara ni perlu sangat celik kepada apa keperluan yang belum dicapai lagi secara dasar. Baik, itu dia. Saya juga ada terbaca satu artikel yang dikeluarkan oleh United Nations sendiri yang mengatakan bahawa mungkin pada 300 tahun dulu bagaimana sistem diwujudkan untuk memahami atau mengikut kehendak zaman revolusi industri pada ketika itu. Dan seperti Jason sebut tadi lah, kesesuaian perlu dilihat sebelum kita nak mengangkat tema-tema yang besar ini, perlu dilihat kepada keperluan sedia ada di grassroots itu sendiri, di bawah itu sendiri. Jadi harapan Jason sendiri sebagai belia, wakil belia yang berada dengan saya ketika ini, apa yang Jason betul-betul harapkan ya dalam memastikan sistem pendidikan kita tidak ke belakang, terus ke depan, dan juga balance berjaya dicapai sekaligus memastikan no one is left behind. Jason. Baik. Mungkin aspirasi yang sangat tinggi sikit, tapi kita kena ambil pendekatan secara rights-based approach ataupun pendekatan secara berhak. Jangan mengharapkan kerajaan untuk melaksanakan ini sebab mungkin ada lambat di situ dan mungkin tidak ada accountability. Bagaimana kita nak pastikan kerajaan ada rasa feel the pressure, feel the heat untuk betul-betul melaksanakan benda yang secara asas. Jadi kita kena mungkin buat undang-undang untuk betul-betul memantabakkan hak-hak rakyat untuk adakan akses kepada internet, akses kepada anti-diskriminasi, akses kepada kesesaman jantina. Tanpa hak ini, maka kerajaan tak rasa feel the pressure. Mungkin hanya kita kena tunggu sampai pilihan raya sampai untuk adakan isu-isu ini jadi sebagai topik perbincangan. Kita perlukan topik perbincangan untuk diadakan dengan setiap hari. Dan saya rasa benda tu hanya boleh dilaksanakan kalau kita memaktubkan hak di sampingan undang-undang untuk pastikan orang boleh saman kerajaan ataupun orang boleh tuntut daripada kerajaan apa yang mereka perlukan secara dasar dan sebagai berhak. Baik, dan mungkin ini antara yang terakhir saya nak tanya. Kita melihat kepada penganjuran jerayawara seperti ini ya, Youth Empowerment Forum. Jadi ini base-nya di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC. Jadi adakah approach yang sama seperti ini agaknya sesuai untuk dilakukan di luar bandar untuk memberikan penekanan ataupun pendedahan lebih lanjut kepada golongan di sana? Saya rasa inisiatif seperti ini bagus, tapi mungkin kena bergerak di luar, ke luar negeri. Sebab bila kita buat di KLCC mungkin khususnya belia di bandar memang ada akses kepada pendedahan knowledge ataupun pendedahan ilmu untuk bagaimana akses kepada contohnya inisiatif Perkeso, inisiatif Khazanah dan sebagainya. Tapi bila kita tengok apa yang diperlukan betul-betul oleh belia di luar bandar, dan bila saya jelajah di luar bandar juga, apa yang diperlukan adalah opportunity yang instantaneous. Sebab mereka ada keperluan kewangan yang urgent. Jadi bagaimanakah inisiatif-inisiatif ini nombor satu boleh membantu mereka untuk datang. Sebab bila kita buat convention sekarang, proses pengedaran maklumat sekarang sangat berbeza. Kita tidak boleh hanya kepada Instagram atau Facebook. Kita kena pergi ke TikTok, kita kena pergi ke pentadbiran universiti dan sekolah yang betul-betul memastikan maklumat itu disedar ataupun sedar oleh belia. Itu yang nombor satu. Yang kedua adalah kita kena perlukan inklusif juga, sebab mungkin ada konsep-konsep seperti ataupun kerjaya seperti ini mungkin agak menakutkan untuk belia. Jadi kita kena mungkin simplify apa pathway yang sedia ada untuk belia. Sebab saya rasa memang dunia ini sangat complicated dan mungkin kerumitan itu sangat tinggi, tapi adalah usaha kerajaan untuk betul-betul bagi kefahaman itu kepada belia. Baik, terima kasih Jason Wee yang merupakan pengasas bersama Architects of Diversity atas perbincangan tersebut. Terima kasih jasa anda kami hargai. Begitu panjang ataupun begitu kompak ya perbincangan yang dinyatakan tadi, dan sebentar tadi kita memberi fokus sekali lagi kepada peranan belia menjayakan agenda kelestarian pendidikan, dan saya rasa itu perbincangan yang kita mungkin secara dasarnya itulah perbincangannya. Mungkin banyak lagi yang harus dilakukan pada masa hadapan. Mungkin kita boleh bersama lagi Jason untuk kita nak bincang mengenai Sustainable Development Goals ini, bagaimana kita nak mencapai, nak merealisasikan agenda kebersamaan ini menjelang tahun 2030. Terima kasih Jason Wee sekali lagi, dan saya rasa sekian saja untuk waktu ini. Saya Syaf Syukri bersiaran secara langsung dari Kuala Lumpur Convention Centre KLCC untuk Fokus minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, salam hormat.